Silau lah. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Silau. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa? Selamat petang. Siapa tonton? Siapa nampak saya hari ni? Sorry, keadaan agak silau sikit sebab saya dalam keadaan ada matahari pula kat depan. Okay, hari ni saya nak cerita, saya nak share tentang, actually topik ni topik tentang persediaan untuk sambung belajar bagi wanita-wanita yang berkerjaya. Macam kita ada kerja, kita berkerjaya dan kita kerja secara full time, and then pada masa yang sama kita nak sambung belajar. And then apa persediaan-persediaan yang kita perlu ada. Tu tak cakap. Okay, jatuh pula apa? My telefon ni sekejap Dan apa persediaan-persediaan yang kita perlu ada. Okay. Okay, saya nak share tentang persediaan kalau kita nak sambung belajar sebagai wanita yang berkejaya ataupun seorang perempuan yang berkejaya, especially kalau kita dah ada family. Kadang-kadang kita ni kita ada setengah wanita, saya rasa wanita zaman sekarang ramai yang bercita-cita tinggi, ingin mencapai sesuatu dalam hidup. Okay, bukan saja daripada segi family tapi juga daripada segi kerjaya ataupun daripada segi career. So bila kita menetapkan, pertama sekali kita kena ada matlamat yang kita nak capai. Contohlah sometimes bila seseorang wanita tu ada diploma ataupun ada tak kisahlah kat mana level of education you, tapi bila you dah buat keputusan untuk sambung belajar, sambung to the next level untuk improve diri sendiri, and then kita mesti ada beberapa persediaan untuk kita move towards the next stage, next level in our life. Dan saya nak share story tentang apa persediaan-persediaan yang kita perlu ada based on my experience, and of course based on my friend juga experience. Persediaan-persediaan yang kita perlu ada kalau kita nak sambung belajar, especially kepada wanita yang berkerjaya ataupun berkarier. Sebab bila kita plan nak sambung belajar tapi pada masa yang sama kita ada family, cabaran-cabaran dia adalah berbeza dengan kalau kita nak sambung study masa kita sorang-sorang ataupun masa kita tengah single. Okey, cabaran dia berbeza. So persediaan yang pertama ialah setkan target. Okey, setkan target dalam diri. Kita kena ada, contoh you nak certain level dalam you punya education, you nak kena ada degree by the age of before 30 ataupun before 35 or before 40 you nak kena ada masters. And level apa yang you nak ada, and then education macam mana yang you nak ada. First kali tetapkan matlamat tu. Sebab bila ada matlamat tu barulah kita ada usaha untuk mencapai ke arah apa yang kita nak capai tu. And then yang keduanya, buat persediaan daripada segi mentally preparation. Maksudnya mental kita dah prepare. Okay, bila kita dah baca dah apa experience ataupun apa pengalaman ataupun apa kegagalan orang-orang yang pernah menghadapi situasi yang sama. Maksudnya kita dah cari dah story orang yang sambung belajar dalam keadaan kita yang ada family, and then dalam keadaan yang ada kerjaya, dan macam mana dia orang menghadapi situasi-situasi tu. So dalam mental tu dah kena bersedia. Daripada segi mental nak sambung belajar mesti ada cabaran. So mentally kena prepare whatever apa cabaran yang akan dihadapi. Nanti berhenti tepi dulu sebelum ambil budak. Takut nanti budak masuk. Okey, pertama itu yang kedua satu, kita kena setkan target berapa, pada age berapa dekat level kita punya umur ni kita nak capai apa yang kita nak tu, master or degree ataupun PhD yang you nak capai. And then yang kedua, you buat mentally preparation, bersiap sedia dengan cabaran-cabaran yang akan datang. Okey, lepas tu bersiap sedia ni sebab you kena tahu bila you antara cabaran pertama yang you akan hadapi ialah pertamanya cabaran masa.
Okay, cabaran masa you nak bahagikan kat mana. You nak bahagikan untuk you punya study, untuk you punya diri, untuk you punya family, and of course untuk you punya career, untuk you punya husband ataupun untuk you punya family lah, macam saya cakapkan tadi. Okay. So cabaran masa tu mesti ada. So kena bersedia macam mana nak manage masa dengan sebaiknya. And then ketiga, then cabaran persediaan daripada segi persediaan daripada segi kewangan. And then kewangan pun kena ada, sebab kita kena tahu berapa kos-kos yang terlibat untuk kita sambung kita punya cita-cita tu. Maksudnya dalam kita punya duit tu berapa banyak kos yang akan terlibat, dan macam mana preparation kita untuk sediakan duit, financially assistance untuk kita punya kos yang kita nak ambil tu. Maksudnya dari situ kita dah kena study lah. Kita nak ambil sambung belajar kos apa, di mana, berapa dia punya yuran dia, and then berapa banyak kos for the whole program. Then bila kita dah bersedia daripada segi tu, bila jadi kat tengah-tengah, okay, kena ada kos. Kos ni maksudnya daripada segi paper, buku-buku yang you nak kena beli. So semua kena standby, sebab kita tak nak nanti bila kat tengah jalan, bila akan ada cabaran kewangan kat situ. Cabaran kewangan bila you berada family, you nak sambung belajar, and then you pula ada anak-anak. Antara cabarannya nanti akan cakap anak nak pakai di pampers, lepas tu kita nak beli buku, and then kita nak beli keperluan study. So cabaran daripada segi kewangan tu memang akan lebih mencabar kalau you tak standby apa-apa. So better you dah standby berapa banyak kos untuk tu, dan kat mana dah cari dah sumber, kat mana sumber kewangan yang you nak ambil tu, kat mana sumber kewangan you yang you nak ready in order for funding your education tu. And then itu adalah saya sharekan 3 antara persediaan-persediaan yang you kena prepare untuk sambung belajar ataupun untuk mencapai cita-cita kita sebagai wanita yang berkerjaya dan ada family dan ada anak-anak. Dan lepas tu dalam mental tu kena siap sedia challenges apa yang you akan hadapi pada masa-masa tersebut. And then kalau saya nak cerita based on my experience, okay, my experience saya cerita antara cabaran-cabaran saya bila saya nak sambung belajar. Okay, saya sambung belajar pada masa saya ada anak seorang, sebab saya dah bercita-cita saya nak kena ada master before age of 35. So that masa tu umur saya baru 20 saya nak ada master before age 30. Saya nak ada master before age 30. Okay, pada masa tu umur saya baru 26. 26 tahun. Then sepatutnya kalau you dah ada cita-cita, masa kalau katalah umur you 24, 23, you kata you nak sambung master, you belum ada apa-apa komitmen kan, or you just ada family, ada husband je, belum ada anak ataupun any commitment, better you sambung, jangan bertangguh. Kalau dah ada niat tu, better you terus je sambung, jangan bertangguh. Sebab bila you menghadapi satu stage level dalam kehidupan, bila you bertukar title daripada, contohlah daripada you single to married, and then daripada married becomes a parents, a mother, so dia punya level of cabaran tu berbeza. So mentally preparation juga berbeza. So that's why kalau you at the age of early 20, you rasa nak sambung belajar, you better you sambung je. And then okay, sambung tadi story saya sambung belajar masa umur saya 26, 27, dapat degree umur 24. And then bila kerja, saya rasa macam saya nak age master before age of 30. So saya sambung belajar. Okay, antara cabaran yang saya hadapi ialah cabaran pertama, saya menghadapi daripada segi tuntutan masa. Tuntutan masa sebab saya bekerja antara weekdays, Isnin sampai Jumaat. And then kelas yang saya ambil adalah kelas weekend, which is Sabtu Ahad. So bila kelas Sabtu Ahad ni, masa tu saya ada anak seorang. So cabaran pertama ialah kita nak arrange dengan kita punya siapa isu, akan timbul satu isu siapa nak jaga anak. And then siapa nak jaga anak ni, kalau you tak ada fully support daripada you punya partner, ataupun you tak ada fully support daripada you punya persekitaran, dia akan menjadikan you lagi stres. Sebab
you nak fulfill you punya desire, pada masa yang sama you nak fulfill you punya responsibility. Benda ni akan jadi konflik. So better kalau you dah plan untuk sambung belajar, you kena plan siapa yang nak kena jaga anak you, dan siapa pula yang nak jaga bila you ada certain nak kena attend kelas, nak kena attend nak kena siapkan assignment, nak kena stay up, then siapa yang akan take over your punya responsibility. So itu adalah salah satu cabaran yang pertama. And then itu cabaran saya, ni yang saya cerita, cabaran saya yang cerita. And then cabaran keduanya bila unexpected. Sometimes kita dah ready, dah prepare everything. Okay, contohlah macam mentor saya cakap, mentor saya pernah cerita, kalau kita nak drive kereta ke Perlis, kita akan prepare semua preparation daripada segi tayar, daripada segi minyak, daripada segi kereta tersebut lah. Daripada segi kereta kita fully prepare, tapi daripada tiba-tiba ada halangan kat jalan, kita tak tahu, tiba-tiba kereta kita terlanggar lopak, so tayar kita pula pancit. So macam mana kita punya preparation? Sama juga macam tu, the journey of your study tu, bila you dah buat preparation, all the preparation, tiba-tiba kat tengah tu ada pula cabaran lain. So macam mana you nak handle? Okay, kalau based on my cabaran, yang pertamanya yang tadi yang pertama daripada segi responsibility, nak kena delegate the responsibility to others. And then yang keduanya ialah bila cabaran datang, ialah bila saya pregnant. Kita study, kita bergerak wife, pada masa yang sama juga kita pregnant. Maksudnya kita mengandung, which is kita not expected kita akan mengandung pada masa kita sama belajar tu, tapi kita mengandung. Kiranya macam rezeki tu datang kepada kita. So macam mana kita nak handle? Sebab bila kita mengandung, of course kita punya emotion, kita punya physical, kita punya mental totally sometimes boleh burn out. Lagi-lagi kalau tak ada sokongan daripada kita punya persekitaran. So kena prepare macam mana nak handle semua tu. Kena ada satu preparation, macam mana nak handle emosi, macam mana nak handle kalau pregnant, and then macam mana nak handle all the situation. Itu adalah cabaran yang kedua. Dan cabaran yang ketiga adalah daripada segi financially bila contohlah misalnya kita dah ada family and then kita pregnant. So bila dalam situasi kita memerlukan duit ataupun kita memerlukan fund untuk kita belajar, pada masa yang sama kita juga memerlukan fund untuk menyambut orang baru. Tapi kat situ kita kena mentally prepared, dan kita kena kat situlah timbulnya redha dengan apa-apa rezeki yang Allah bagi. So kat situ kita timbul perasaan redha, dan kita yakin dengan apa yang Allah bagi itu adalah rezeki. And then hadapi dengan positif. Kat situ you memerlukan satu modal which is the positive thinking. Positive thinking kena ada kat situ. So mentally prepared lah saya rasa. Itu antara cabaran-cabaran you akan hadapi. Itu tak masuk lagi cabaran persekitaran, cabaran daripada segi kawan-kawan, team, classmate, and then nak deliver kita punya task, nak deliver kita punya assignment, which is memang banyak cabarannya untuk you mencapai sesuatu perkara tu. Okay, so that kat situ antara saya punya tips ialah yang 3 tadi tu. Mentally prepared, you punya mental kena kuat. Kedua, cari support system. Okay, cari support system untuk delegate you punya responsibility, and then sediakan backup every single things on every perkara. Dan yang ketiga, you kena tekadkan dalam minda, dalam hati, apa-apa jadi pun mesti capai. Maksudnya apa-apa yang jadi pun kat dalam perjalanan along the journey of your of your pembelajaran tu, apa-apa jadi pun you mesti capai apa yang you nak tu. So kena ada mental preparation kat situ. So saya harap tips yang saya share ni berguna. InsyaAllah next time saya cerita lagi tentang antara cabaran-cabaran lain, dan juga tips-tips lain yang maybe boleh membantu kepada mereka-mereka yang terfikir macam nak sambung belajar, tapi macam tak tahu nak sambung macam mana, tak tahu macam mana nak buat preparation kan. Okay, maybe tips-tips yang saya share ni boleh berguna untuk you all. Okay, itu saja saya nak share petang ni. Untuk live hari ini, semoga membantu pada mereka-mereka yang tengah plan nak sambung belajar kan. Okay, apa-apa pun, kalau anda ada cita-cita yang murni, tetap teruskan. Semoga Allah memberkati setiap perjalanan kita. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat petang.